Sembahyang sunat tasbih ni kalau kita semaya, kelebihan dia Allah Ta'ala ampun segala jenis dosa. Dosa kita dengan Allah, dosa kita dengan manusia, dosa besar, dosa kecil, dosa sengaja, dosa tak sengaja. Ni jenis dosa. Kalau ibadat sunat lain deh. Misalnya ibadat sunat ikutlah kita baca Quran, kau apa dia kita hadir majlis ilmu. Ni dosa kecil ya diampun, dosa besar tak diampun lah. Hadir majlis ilmu tu ampun dosa kecil, dosa besar tu tak ampun. Tetapi sembahyang sunat tasbih ni semua jenis dosa. Dosa besar, dosa kecil, dosa manusia, dosa dengan Tuhan, dosa sengaja, dosa tak sengaja. Allah semua jenis dosa. Assalamualaikum Ustaz Muhaizat Ya Sidi Ya Maulana. Ada orang mesej kat hamba. Kena buat betul tu, kena cepat-cepat betul balik tu. Ustaz Muhaizat deh. Silap tu sikit tu. Sebab hak ni dosa tu kalau ikut dalam hadisnya, dosa dulu, dosa kedia, 2, dosa besar, dosa kecil, 4, dosa terang-terangan dan dosa sembunyi. Dosa dengan manusia tak masuk tu. Namun dia masuk kita react budak berat dah dalam demo duduk pelaga kuat dah saya dengan Ustaz Muhaizat ni. Ustaz Muhaizat betul lah, buat betul sendiri nah. Jangan dewi orang sesat Wahabi bedah. Ada riwayat amalan-amalan ni dapat menggugurkan semua dosa, antaranya wukuf di padang Arafah, semaya tasbih. Tu bukan kesilapan, tu memang ada hadis lagu tu. Mengkifaratkan semua jenis dosa. Bukan kata dosa besar tak dikifarat, ada bab-bab ibadat boleh mengkifaratkan dosa besar. Waktu anak ingatlah mengasuh ngaji dulu. Memanglah ada dosa besar, dosa kecil. Hak dalam video tu Ustaz salah sebut tu dosa dengan makhluk. Dosa makhluk tak masuk tu Ustaz. Cuba tengok balik hadis. Hadis tu sebut nekal dosa. Dosa besar, dosa kecil, 2. Dosa terang-terangan, dosa sembunyi, 4. Dosa secara dosa hak lepas dengan dosa hak lagi akal. Ni kalau tak silap gitu. Hak dalam hadisnya. Sebabnya orang yang tanya ni dia muskil lah. Adakah dosa dengan makhluk tu termasuk juga dalam keampunan? Sebab setahunya dosa dengan makhluk ni tak masuk, mesti kena minta maaf dengan makhluk juga, kena minta halang dengan makhluk juga. Kalau dosa besar tu kenapa diampun juga dengan sebab sembahyang tasbih tu? Sebab dalam sembahyang tasbih tu ada rupa taubat gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah ala ni'matillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah, amma ba'du. Para penonton yang dimuliakan oleh Allah, video kali ini saya ingin membuat pembetulan terhadap video yang tersebar, iaitu daripada Al-Fadil Ustaz Muhaizat Atalallahu baqa'ah wa hafizahullahu ta'ala. Jangan kata saya tak bagi teguran secara peribadi, secara direct. Telah pun saya WhatsApp beliau beberapa kali dan beberapa bulan untuk beliau sendiri yang membaiki kesilapan tersebut, namun tetap juga tidak diperbaiki, bahkan diteruskan dengan kesilapan tersebut. Maka ini perlu komentar, diperjelaskan, bukan kerana hasad dan sebagainya, tidak, tetapi kerana tanggungjawab kita dalam menyampaikan ilmu. Mestilah al-haqqu ahaqqu an yuttaba'. Kebenaran itu mestilah selayaknya dan sepatutnya dan berhaknya untuk diikut. Video yang Ustaz Muhaizat menyampaikan bahawasanya fadilat sunat tasbih itu diampun oleh Allah Ta'ala segala jenis dosa. Yang beliau mengatakan bahawasanya semua jenis dosa termasuk dosa dengan makhluk, dosa dengan manusia. Ini tidak tepat, tidak benar, salah. Di dalam Sunan Abi Daud, hadis tersebut diriwayatkan juga oleh yang lain, tetapi saya ambil satu saja, iaitu Sunan Abi Daud, kerana lafaznya sama.
iaitu di dalam muka surat 304, nah, dalam cetakan saya 304, babu fi bayani solati tasbih. Ini ialah bab pada menyatakan solat tasbih. Kata Imam Abu Daud, haddatsana Abdurrahman bin Bishr bin Hakam an-Naisaburi, haddatsana Musa bin Abdul Aziz, haddatsana Al-Hakam bin Abana an Ikrimata an Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Hadis ini diriwayat oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi SAW bersabda, ia lil Abbasi, kepada bapa saudaranya itu Abbas bin Abdul Muttalibi. Kata Rasulullahnya, ya Abbasu, wahai Abbas, ya ammahu, wahai bapa saudaraku, ala u'tika, aku nak berikan kepada engkau, ala amnahuka, aku nak anugerahkan kepada engkau, ala, ketahuilah, ahbuka, engkau aku sayangi, engkau aku cintai, ala, ketahuilah, af'alu bika, aku ingin engkau kerjakan asyra khisalin, dengan 10 perkara. Iaitu panjang hadis tersebut, nanti kita masukkan dalam Facebook, boleh baca sendiri. Cuma nak ceritanya fadilatnya apa? Fadilatnya kata Nabi, iza anta fa'alta, awila engkau wahai bapa saudaraku, engkau kerjakan zalika, akan demikian itu sembahyang sunat tasbih. Rasulullah ceritakan di bawah nanti apakah orang panggil kaifiatnya dan bagaimanakah bacaannya. Itu saya tidak baca habislah, kerana saya akan masukkan di dalam caption saya tentang hadis ni yang panjang. Apabila engkau kerjakan sembahyang tasbih, maksudnya ghafarallahu laka dzambaka, Allah Ta'ala akan mengampunkan bagi engkau akan dosa engkau. Dosa yang mana? Tengok, awalahu wa akhirahu, dosa yang awal dan dosa yang akhir. Qadimahu wa hadithahu, dosa yang lama dan dosa yang baru. Khata'ahu wa amdahu, dosa secara tak sengaja dan sengaja. Saghirahu wa kabirahu, dosa kecil dan dosa besar. Sirrahu wa alaniyatahu, secara tersembunyi dan secara terang-terangan. Jadi tidak ada di sini dosa dengan makhluk. Itu saja. Itu saja yang disebut oleh Nabi SAW sendiri, bahawasanya dosa yang diampun kalau kita sembahyang tasbih ialah dosa besar dan dosa kecil, dosa sengaja dan dosa tidak sengaja, dosa yang lama, dosa yang baru, dosa yang awal, dosa yang akhir. Jadi tidak ada dosa dengan makhluk tu diampun oleh Allah Ta'ala. Kerana sepakat dah alim ulama kita bahawasanya dosa dengan makhluk mestilah diminta halal kepada makhluk tu sendiri. Nabi SAW bersabda, rahimallahu abdan, Allah Ta'ala merahmati akan seorang hamba, kanat li akhihi, yang adalah dia tu dengan saudara dia, indahu, di sisinya, mazlamatun, ada buat kezaliman. Pada apa? Fi irdin, pada maruah dia, au malin, atau pada harta dia. Lagu mana dia buat? Faja'ahu, maka dia mendatangi akan saudaranya, fastahallahu, maka meminta halal dia akan saudaranya. Bila dia minta halal? Qabla an yu'khadha, sebelum bahawa diambilkan, yakni dimatikan. Bila dimati, walaisa, maka tidak adalah sama di sananya dinarun, dinar, wala dirhamun, tidak ada dirham. Fa in kanat lahu hasanatun, maka kalau dia tak minta maaf di dunia, bila mati nanti, kata Nabi SAW, jika ada kebaikan dia, ukhidha min hasanatihi, diambilkan kebaikan dia, diberi kepada orang yang dia berdosa tadi, dia buat zalim tadi. Wa illam takun lahu hasanatun, kalau tidak ada bagi dia kebaikan, hammaluhu, kalau tak silap, hammaluhu, maka ditanggungkan akan dia, alaihi, di atasnya, min sayyiatihim, daripada segala kejahatan-kejahatan yang dia buat dosa dengan orang tersebut. Maka kerana itu kata ulama, dosa dengan makhluk tetap yuaddi ila haqqi adamiyyin, mesti dikembalikan hak anak Adam tersebut. Tidak boleh dengan semata-mata sembahyang sunat tasbih kita menganggap bahawasanya dosa dengan makhluk itu diampun oleh Allah Ta'ala. Tu saya bimbang, takutnya kita menganggap begitu, kerana video Al-Fadhil Ustaz Muhaizat itu tersebar di TikTok, di Facebook, di YouTube dan sebagainya. Maka harus dibetulkan kembali, iaitu dosa dengan makhluk tetap tidak diampun oleh Allah Ta'ala walaupun sembahyang sunat tasbih.
Adapun dosa besar kerana apa diampun oleh Allah Ta'ala? Kerana sembahyang sunat tasbih itu mempunyai makna taubat. Maka kerana itulah termasuk dalam keampunan Allah Ta'ala juga. Kerana kita tahu bahawa dosa besar itu tidak diampun melainkan mesti bertaubat. Maka kerana itu dosa besar diampun kerana dengan sembahyang sunat tasbih. Kerana apa? Kerana sembahyang sunat tasbih itu mempunyai makna taubat. Adapun dosa dengan makhluk tetap mesti diminta halal, diminta maaf. Apa dosa dengan makhluk? Setengah daripadanya ialah kita tersalah dalam mengajar. Itu pun termasuk dengan kesalahan kita dengan makhluk. Mesti kita kena perbetulkan balik. Kita manusia biasa, tidak sunyi daripada melakukan kesilapan. Berulang kali saya menyatakan, saya pernah ditegur oleh kelompok yang tidak sealiran dengan saya pun saya terima kalau benar-benar saya salah dan saya terus membuat pembetulan. Kenapa? Karena al-haqqu ahaqqu an yuttaba'. Karena kebenaran itulah berhak untuk diikut. Bukan sosok tubuh saya, tapi kebenaran itu patut diikut. Karena agama ini tidak dibina di atas asabiyah, di atas ta'assub. Ini banyak di kalangan penggemar Al-Fadhil Ustaz Muhaizat. Setelah mana peristiwa saya membuat pembetulan tentang dhamehu, dhamehuwa, kul huwallah. Di situ mula dah ada yang memaki-maki saya. Sehinggalah kepada kemuncaknya tentang ilmu hadis. Al-Fadhil Ustaz Muhaizat mengatakan ulumul hadis mabniyatun ala zanni aslan. Ilmu hadis itu dibina di atas zan, belaka-belaka, semata-mata. Ini salah. Yang betulnya ar-riwayatu ahad mabniyatun ala zanni ala sabilil ghalib. Periwayatan hadis ahad itu dibina di atas zan, bukan semua, kebanyakan saja. Karena Sahih al-Bukhari dan Muslim itu sepakat oleh ulama. Asahul kitab ba'da kitabillah Sahih al-Bukhari wa Muslim. Sesahih-sahih kitab selepas Al-Quran Sahih Bukhari dan Muslim. Lalu penggemar-penggemar beliau boleh lihat di Facebook seperti Jubah Wahabi, Ahmad Asnawi, Aisyah apa Sakinah. Mereka-mereka ni ada juga makrifat apa tak tahulah, pakaian makrifat ke apa. Saya banyak sangat Facebook fake account, ataupun yang bukan fake account pun ada. Mereka mengatakan saya ni mesra Wahabi, Asy'ari, mesra Wahabi, Ashwabi lah, Asy'ari, Wahabi berbulu Asy'ari lah, macam-macam. Kenapa? Karena semata-mata mengkritik Al-Fadhil Ustaz Muhaizat. Ini tidak sehat. Para penonton yang dimuliakan Allah, ini tidak sehat. Suasana seperti ini tidak bagus kita semaikan dalam budaya masyarakat kita. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dibina di atas ilmu. Maka sebab itulah tersebar tentang kemarahan saya di Facebook. Lalu dimaki-makinya saya. Dikatakan saya ni mulut huduh dan sebagainya. Al-Fadhil Ustaz Irwan dan beberapa lagi orang yang mempunyai akal yang sehat. Mereka tanpa mereka mengetahui apakah komen-komen yang sejujurnya, mereka sendiri boleh menangkap. Takkanlah saya ni nak maki hamu orang tanpa sebab. Bermakna ada perkara yang dibuat. Sampai menghina Maulana Husin kerana mengkritik Al-Fadhil Ustaz Muhaizat. Dengan panggilan Pak Cik berjanggut pun tertipu dengan Wahabi. Ini apa ni? Ini budaya yang tidak baik, para penonton yang dimuliakan oleh Allah. Ini perkara yang tidak baik. Maulana Husin tu ulama sepuh Ahli Sunnah wal Jamaah yang alim dalam medan hadis. Apabila dikritik, pastilah dibuat pembetulan. Itu. Dan yang mengkritik tu bukan orang biasa-biasa, itu ulama. Kalau saya tak apalah, saya ni orang bodoh-bodoh, orang biasa saja. Ni Maulana Husin sendiri dimaki. Jadi komen yang ada tu bukan kerana tak boleh komen kena ugut saman. Bukan. Ada komen yang lain yang mengatakan kalau orang tu seolah-olahnya kalau orang tu menyalahi dengan Al-Fadhil Ustaz Muhaizat, tak kira dia baba ke dia tuan guru ke dia syekh ke dia maulana, kita sailang. Ini yang menimbulkan kemarahan saya. Saya bukan malaikat yang tidak ada sifat marah. Saya juga manusia. Saya juga belajar dengan almarhum tuan guru ni Abdul Aziz Nikmat. Bahawasanya beliau mengatakan maki pada tempat yang boleh dimaki itu tidak dipanggil maki, bahkan itu suara kebenaran.
Rasulullah memanggil orang-orang Yahudi, ya ahlal qiradah, hei fok-fok kera. Itu kalau kita bahasanya maki. Tetapi Rasulullah panggil itu benar kerana tepat dengan kelakuan mereka yang mungkir janji. Serta pula mereka ini, tok nenek mereka pernah diubah muka menjadi kera kerana mungkir janji, tidak bekerja pada hari Sabtu, mereka bekerja pada hari Sabtu. Nah, Nabi panggil kilabun nar, khawarij kilabun nar. Nah, khawarij ialah anjing neraka. Apakah Nabi memaki? Tidak. Ini sautul haq, ini suara kebenaran. Tu jadi kalau saya menyebut dengan perkataan-perkataan seperti itu berdasarkan kebenaran pada kenampakan saya. Kan dia biadab. Mereka ini biadab dengan alim ulama, dengan para asatizah yang hanya kerana mengkritik Al-Fadil Ustaz Muhaizat malu dituduh sebagai Wahabi, Asy'ariyah mesra Wahabi, Asy'ariyah Wahabi berbulu Asy'ari dan sebagainya. Ini budaya yang sangat teruk kalau kita teruskan dalam masyarakat kita. Maka kerana itu saya tidak ada apa masalah dengan Al-Fadil Ustaz Muhaizat, tetapi para penggemar yang mengatakan murabbi Al-Fadil Ustaz Muhaizat, murabbi kami, maka kalian mestilah merubah cara komen kalian, cara berfikir kalian. Saya cukup hormat ada satu orang dalam Facebook saya nama Tok Fakir, friend Facebook. Beliau juga seorang yang penggemar Al-Fadil Ustaz Muhaizat. Beliau juga ialah orang yang boleh dikatakan kuat membela Al-Fadil Ustaz Muhaizat. Tetapi apabila saya mengkritik Ustaz Muhaizat, beliau tidak memaki saya, tidak menuduh yang bukan-bukan pada saya. Bahkan beliau like kenyataan saya, bahkan share video atau kenyataan saya. Di samping itu beliau menghormati sekalian tuan-tuan guru, alim ulama, para asatizah yang menasihati Al-Fadil Ustaz Muhaizat. Kita sayang kepada beliau kerana beliau ialah ulama muda ataupun asatizah muda aswaja di negeri Kelantan. Tetapi tetaplah perkara yang tidak benar tidak boleh kita bela. Tidak boleh kita mengikut cara asabiyah, antu'ina akhaka 'ala zulmi. Engkau tolong saudara engkau di atas kezaliman. Mesti kita menyatakan kebenaran, dan apabila kebenaran itu dinyatakan, jangan kita bermain ahli sunnah wal jamaah ini seperti parti politik. Iaitu apa? Kumpulan kita betul kita bela, kumpulan kita salah pun kita bela. Ini nak melaga-lagakan. Tidak. Kerana ahli sunnah wal jamaah itu dibina di atas dasar ilmu. Saya tegaskan, video yang saya buat ni bukan kerana hasad dengki dengan Al-Fadil Ustaz Muhaizat, tetapi semata-mata yang pertama kerana Allah, ikhlas kerana Allah, untuk memperjelaskan kesilapan supaya orang yang berpegang bahawasanya sembahyang tasbih, sembahyang sunat tasbih itu Allah Ta'ala ampunkan dosanya dengan makhluk, tidak dipegangkan seperti itu, kerana itu salah. Jangan nanti sampai kita buat dosa dengan makhluk, kita caci, kita fitnah, kita sebagainya. Tak apa, sembahyang tasbih cukup, Tuhan pun rasa. Jangan, silap. Yang kedua, kerana Al-Fadil Ustaz Muhaizat sendiri tidak membetulkan kesilapan tersebut, walaupun setelah diberi tempoh beberapa bulan dan di WhatsApp beberapa kali, beliau sendiri tidak membetulkan. Maka saya sendiri bertanggungjawab untuk memperbetulkan. Siapa lagi yang diharapkan untuk membetul. Yang ketiga, para pengikut atau penggemar Al-Fadil Ustaz Muhaizat, jangan ta'assub, jangan asabiyah. Kami juga Asy'ariyah, kami juga Syafi'iyah, kami juga mengamalkan tasawuf, nak mengaji ilmu tasawuf, walaupun beramal masih lemah, tetapi kami juga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan dilabelkan dengan labelan-labelan yang tidak benar, yang fitnah, apatah lagi sehingga menguguk untuk membunuh, merodok perut dan sebagainya. Ini sudah melampau. Jadi kalau kalian berubah, kalian tidak lagi membuat tohmahan seperti itu, maka kami berterima kasih sebesarnya. Namun kalau kalian masih lagi berterus dengan sikap yang asabiyah, ta'assub, maka nantikanlah dengan pelbagai-bagai lagi video yang cukup menarik dan menyakitkan hati anda, dan mungkin anda akan mati dalam kemarahan. Itu sahaja pembetulan serta nasihat daripada saya kepada para pengikut atau penggemar
akhina al-karim al-fadil Ustaz Muhaizat hafizahullah taala wa atalallahu baqa'ah. Jadi mudah-mudahan dapat manfaat untuk kita bersama. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.